Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. uh, Hari ini saya buat satu live ringkas, ya, untuk membincangkan satu topik yang disebut ramai dan banyak permintaannya agar saya memberi komen berkenaan dengan isu ini, iaitu cabaran debat Anwar Ibrahim kepada Najib, dan laporannya mengatakan Najib telah bersetuju untuk berdebat dengan Anwar Ibrahim tetapi ingin melakukannya selepas bulan Ramadan. Jadi saya diminta ulas lah. Okay. So itulah tujuan live hari ini. Dan jangan lupa ya, sebentar lagi selepas live ini saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan, rujuk ya, artikel berkenaan, dan juga live saya yang semalam di YouTube Regi J. Siri Taudin. Baik, saya mulakan. Jadi saya tak nak masuk mendalam lah apa sebenarnya debat Anwar Najib ini, tetapi anda tahulah, saya rasa semua dah tahu bahawa Najib dengan Anwar bakal atau dilaporkan bakal mengadakan satu debat secara live. Okay. Dan debat ini berkaitan dengan isu Sapura. Okey. Sebelum saya masuk isu debat ni, saya nak sentuh sedikit isu Sapura. Jadi isu Sapura ni atau Sapura ni dikaitkan dengan Najib, dikatakan ada kroni Najib ya di dalamnya, dan bekas CEO Sapura pun ramai yang percaya ianya kroni rapat Najib. Baik, kemudian ada laporan yang sah yang mengatakan, ya memang sah ya, ini bukannya satu andaian, bahawa Sapura yang dah lama rugi berbilion ringgit, pada masa dia tengah rugi itu, dulu bekas CEO Sapura dia dibayar gaji di sekitar 200,000 sebulan, sehari ya. Kalau kita pecahkan gaji dia ikut hari, kita kira lebih kurang 200,000 sehari dalam pada Sapura tengah rugi berbilion. Bayangkan ya, ada orang yang dikira kroni Najib yang dapat gaji sebegitu banyak dalam pada syarikat itu rugi berbilion. Kemudian Sapura kini mengalami krisis teruk, menghala ke penutupan, bankruptcy dan sebagainya. Dan apabila Najib keluar, dia mencadangkan bailout, kerajaan bailout. Jadi bila kerajaan bailout, maknanya guna duit rakyat untuk bantu Sapura yang membayar gaji bekas CEO dia 200,000 purata ya sebulan, sehari setiap hari, dalam pada syarikat itu rugi berbilion. Najib cadang beri bailout. Guna duit rakyat lah tu. Okey. Sebelah sini Najib memperjuangkan, ya, nak benarkan rakyat keluar duit mereka sendiri, duit rakyat. Rakyat keluarkan duit rakyat dari EPF. Sebelah sini Najib cadangkan nak guna duit rakyat bailout kroni dia. Yang peliknya, pada masa syarikat tu rugi berbilion, dibayar gaji 200,000 sehari. Nah, ini memang satu kepelikan yang cukup luar biasa lah. Dan lebih pelik lagi, Najib mencadangkan bailout, tapi pada zaman PH, syarikat sama, bila cadangan bailout disebut, Najib mengkritik. Jadi apa yang Najib bicarakan, ianya bergantung kepada keadaan, bukannya pada kebenaran.
Kalau boleh rendahkan PH, dia rendahkan PH. Kalau sekarang ada peluang nak bail out kroni dia nak bail out kroni dia. Baik, apa pun, ini telah menjurus kepada satu cabaran debat dari Kem Anwar. Dan menurut laporan, Najib sudah terima cabaran debat itu. Kemudian semalam pula PKR mendakwa Kem Najib ataupun pasukan Najib meminta agar debat itu dibuat selepas Ramadan bagi menghormati bulan Ramadan. Jadi orang minta saya komen. Okey, pertama babak Ramadan ni saya nak komen bahawa ada pihak yang kata bila bincang benda ni ia tidak menghormati Ramadan. Saya nak tanya kepada Najib, Najib pakai dalil mana tu? Bincang politik bukannya dosa. Negara masih berjalan, politik masih berjalan. Ya. Saya buat live ni tak sampai setengah jam, kadang-kadang setengah jam lebih daripada satu hari 24 jam. Itu bukan tidak menghormati bulan Ramadan. Ya. Jadi nak tanya Najib pakai dalil mana? Dalil siapa? Okey, kedua, saya berpendapat sebenarnya debat Najib Anwar ni adalah satu helah. Ini pendapat peribadi saya lah. Saya berhak menyuarakan pendapat peribadi. Dan ini setelah ditanya oleh ramai pihak untuk komen. Jadi saya komen lah. Saya tak minat sebenarnya. Dia orang nak debat ke, tak debat ke, tak minat. Tapi kalau nak tanya pendapat peribadi saya, ini satu helah untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada isu-isu seperti pendedahan 1MDB di US, sabitan bersalah Roger Ng di US, yang sekaligus bermakna jejak aliran wang FBI adalah sah. Dan jejak aliran wang inilah yang telah menunjukkan bahawa 4 bilion ringgit lebih telah masuk, diterima oleh Najib bersama anak tiri dia. Ya. Dan ianya juga memberi tahap kebolehpercayaan tinggi pada pendedahan Tim Lesner dalam mahkamah itu. Dan antara pendedahan Tim Lesner adalah syarat-syarat yang dikatakan diletakkan oleh Najib dan Jolo agar 1MDB boleh, Goldman Sachs boleh melakukan hubungan perniagaan dengan 1MDB. Ya. Dan banyak perkara lain termasuk pengakuan anak Najib berhubung bantuan Tim Lesner bagi mendapatkan pekerjaan. Persoalan yang timbul berdasarkan pengakuan anak Najib, adakah Najib telah salah guna kuasa dia, kedudukan dia, ya, bagi meletakkan syarat agar anak dia dibantu sebelum dia membenarkan Goldman berurusan dengan 1MDB dan sebagainya. So ini bagi saya secara peribadi adalah untuk mengalihkan perhatian. Ianya juga untuk mengalihkan perhatian daripada tekanan yang sedang diberikan oleh kepimpinan UMNO, khususnya kluster mahkamah, kepada Ismail Sabri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meminta parlimen dibubarkan. Dan perkara ni ditentang sebenarnya berdasarkan maklumat dalaman, ditentang oleh Ismail Sabri, dan anda boleh merujuk penjelasan saya dalam live semalam di YouTube Regi JC Rita Odin. Okey. Dan okey, itu pendapat peribadi saya. Ini satu helah. Okey, kemudian saya jangkakan orang akan bertanya kepada saya, jika anda kata ini helah, takkan Anwar membantu Najib untuk mengalihkan perhatian? Okey, pendapat peribadi saya, ya, Anwar sedang membantu Najib untuk mengalihkan perhatian. Sebab memang dah lama ada perbincangan antara Kem Anwar dengan Kem Zahid atau Kem ahli-ahli tertentu kluster mahkamah ke arah pembentukan kerjasama jajaran politik baru melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan saya sudah lama beritahu memang ada satu cadangan di mana Barisan Nasional Pakatan Harapan masuk PRU 15 secara berasingan. Mereka bertanding seperti biasalah. Boleh bertanding menentang satu sama lain pun tak apa.
Tetapi selepas PRU 15, jika mana-mana gabungan tidak berjaya membentuk kerajaan, maka mereka boleh mempertimbangkan untuk membentuk kerjasama jajaran politik baru, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, bagi cuba membentuk kerajaan, ya, supaya apabila Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama, ia meningkatkan keyakinan pada parti-parti kecil lain untuk menyertai dan seterusnya boleh bentuk kerajaan. Dan mereka bersetuju, apa yang saya faham, mempertimbangkan perkara ni, dan dengan persefahaman bahawa jika Barisan Nasional menang kerusi lebih, maka calon Perdana Menteri adalah dari Barisan Nasional. Jika Pakatan Harapan menang kerusi lebih, maka calon Perdana Menteri adalah dari Pakatan Harapan. Dan ada juga maklumat yang mencadangkan bahawa ada juga persefahaman. Mungkin separuh penggal Perdana Menteri dari Barisan Nasional, kemudian separuh penggal lagi Perdana Menteri dari Pakatan Harapan. Jadi kalau kamu melihat Anwar, dia memang tidak diterima oleh ahli-ahli parlimen. Sejak zaman Mahathir lagi, Anwar menipu, kononnya ada perjanjian, ya, yang di mana Mahathir bersetuju untuk berundur selepas 2 tahun. Benda tu saya dah dedahkan, blog saya dah dedahkan, atau dah bantu dedahkan, diberi kepada saya surat perjanjian sebenar. Dan di dalam, dan saya pun telah buat satu live khas, anda boleh rujuk dalam YouTube Regi Jesse Ritaudin, di mana saya telah membincangkan isi kandungan surat persefahaman yang dicapai antara pemimpin-pemimpin parti-parti komponen Pakatan Harapan. Dan di dalam situ tidak pernah disebut tempoh di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad akan kononnya menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Malah tidak ada siapa boleh menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar melainkan yang di-Pertuan Agong berdasarkan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Dan dalam tempoh 22 bulan Tun menjadi Perdana Menteri, ya, Anwar telah berkali-kali cuba menggugat kerajaan pimpinan Tun, sekaligus menyebabkan pelabur takut, ya. Dia telah berkali-kali mengadakan press conference untuk menyuarakan kononnya ahli-ahli parlimen, dia ada sokongan ahli-ahli parlimen dalam yang membolehkan dia menjadi Perdana Menteri. Sedangkan anda mengaku anda menyokong kepimpinan Tun, anda mengaku Tun boleh berundur bila masanya sesuai, anda mengaku menjadi sebahagian daripada blok kerajaan, tetapi anda membuat press conference tersebut mencabar kepimpinan Tun. Jadi ini telah menyebabkan Pakatan Harapan menjadi tidak stabil dari sudut ada ahli-ahli parlimen dari PPBM yang tidak puas hati dengan Anwar, yang takut Anwar mungkin boleh mendapatkan sokongan majoriti untuk menumbangkan Tun. So dengan cara tu Anwar telah menjadi penyebab tercetusnya langkah Sheraton, sebab ketakutan ahli-ahli parlimen PPBM ini telah Muhyiddin telah ambil peluang, ambil kesempatan dan meyakinkan ahli-ahli PPBM ni bahawa mereka perlu keluar dari Pakatan Harapan, kononnya untuk mencantas Anwar agar Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Dan helah Muhyiddin ni berjaya, dan inilah titik permulaannya langkah Sheraton. Tapi apa pun, Anwar telah berkali-kali buat press conference mendakwa ada sokongan majoriti, tetapi akhirnya tidak pernah berjaya. Semuanya penipuan. Tidak pernah boleh buktikan sokongan majoriti itu. Sebenarnya tidak pernah melebihi 90 surat akuan bersumpah. Dan di dalam surat akuan bersumpah tu ada akuan-akuan bersumpah palsu yang telah saya dedahkan sebelum ini, ya. Termasuk akuan bersumpah palsu Muhyiddin, Zahid, ya, ada. Okey. Kemudian selepas Pakatan Harapan tumbang pun masih Anwar cuba mendapatkan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Malah dia buat press conference sebelum pilihan raya negeri Sabah bahawa kononnya dia ada sokongan yang memberangsangkan, meyakinkan. Tapi akhirnya sampai berjumpa dengan Agong sekalipun tidak pernah ditunjukkan satu apa bukti yang menunjukkan dia ada sokongan yang memberangsangkan dan meyakinkan itu.
Jadi Anwar dah banyak kali menipu. Apapun, ini menunjukkan Anwar sebenarnya ditolak oleh ahli-ahli parlimen, dan berdasarkan PRN Sabah, PRN Melaka, PRN Sarawak, PRN Johor, Anwar ditolak oleh rakyat Malaysia, dan begitu juga PKR. Jadi Anwar sebenarnya kalau dia buka mulut, dia nak cakap sesuatu, semua orang dah tak percaya dah. Ya. Saya dah beritahu dulu, Anwar dia duduk sebagai ketua pembangkang setelah 4 pilihan raya negeri menunjukkan dia ditolak sepenuhnya oleh rakyat Malaysia, maka dia harus berundur. Tetapi saya menasihati semua parti komponen pembangkang, tak payah nasihatkan Anwar untuk berundur, kerana dia tidak akan berundur. Kerana satu-satunya peluang, walaupun tipis, untuk Anwar jadi Perdana Menteri adalah jika beliau memikirkan bekerjasama dengan kluster mahkamah ke arah pembentukan jajaran politik baru selepas PRU. Sekarang kluster mahkamah terdesak nak adakan PRU. Terdesak, ya. So Anwar dia sebenarnya walaupun saya dah perbetulkan kesilapan saya dulu, MOU yang ditandatangani antara Pakatan Harapan dan kerajaan bukannya berupa sokongan, ya. Bukannya berupa sokongan. So, tetapi apa pun, kluster mahkamah juga memerlukan pertolongan Anwar, ya. Juga memerlukan pertolongan Anwar. Kerana jika tiba-tiba terpaksa mereka menjurus ke arah kluster mahkamah tarik sokongan daripada Ismail Sabri, kemudian kluster mahkamah cuba bawa bukti akuan bersumpah yang menunjukkan ahli-ahli parlimen UMNO sudah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, bermakna Ismail Sabri hilang majoriti, tetapi tidak diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, maka perlu buat undi percaya tidak percaya. Jadi kluster mahkamah perlu pastikan Ismail Sabri tidak akan disokong walau oleh seorang MP Pakatan Harapan sekalipun, kerana keadaan kluster mahkamah terdesak. Okey. Malah jika Ismail Sabri jika kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, jika kluster mahkamah boleh dapatkan sekumpulan MP untuk bersetuju membentuk jajaran politik baru dengan Anwar, maka mereka akan menghala ke situ untuk tumbangkan Ismail Sabri dan bentuk kerajaan baru. Tidak mustahil benda ni berlaku. Benda ni sedang diusahakan, dan saya pun difahamkan benda ni turut sedang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi apapun dalam situasi ni, kluster mahkamah tidak boleh bergaduh sangat dengan Anwar. Begitu juga Anwar tidak boleh bergaduh sangat dengan kluster mahkamah. Sebab satu-satunya kemungkinan bagi Anwar menjadi Perdana Menteri walaupun tipis ada kaitan dengan kluster mahkamah, iaitu membantu kluster mahkamah. Jadi atas dasar itu saya tidak percaya debat Sapura ni antara Anwar dengan Najib ni adalah satu perkara yang diusahakan demi menegakkan kebenaran. Sebab isu Sapura tu memang nyata. Debat macam mana pun, tak payah debat pun orang dah tahu, ya. Najib sebelah sini dia memperjuangkan rakyat keluar duit sendiri menerusi KWSP. Bila dah berjaya sebelah sana, dia berjuang guna duit rakyat, ya. Kerajaan bail out kroni dia, Sapura, ya. Itu pun satu syarikat yang tidak diurus dengan baik, yang ada satu unsur kepelikan di mana bekas CEO dia dalam pada syarikat rugi berbilion ringgit dibayar gaji RM200,000 purata, ya, sehari, ya. So itu komen saya berhubung pendapat saya berkenaan debat Anwar Najib yang diwar-warkan. Bagi saya ianya helah untuk mengalihkan perhatian rakyat dan media daripada isu-isu berbangkit, iaitu pendedahan di Mahkamah US berhubung dengan MDB, sabitan bersalah Roger Ng di Mahkamah US, dan juga
tekanan yang diberikan kepada Ismail Sabri untuk cetus PRU. Daripada memikirkan debat Anwar Najib, lebih baik minta Najib berdebat dengan saya isu 2.6 bilion ringgit. Saya dah beritahu, Najib nak bawa satu pasukan 10 orang pun saya rela, 10 lawan 1. Isu dia 2.6 bilion. Kita minta Najib jawab. Jadi jika anda ada soalan, saya boleh luangkan masa 5 minit untuk menjawabnya. Jadi ada soalan? Mas Joko, Anwar Najib Zahid Raja bikin ribut adu domba, betul? Okey, nampaknya tak banyak soalan. Jadi sebab okey, ini nama dia tulisan Cina, jadi saya tak boleh baca. Adakah Tuan RJ pasti bahawa rakan-rakan seperjuangan PH akan bersetuju atau menyokong Anwar bekerjasama dengan kluster mahkamah? Anda perlu tahu, di Perak perbincangan juga melibatkan DAP, jajaran politik baru dulu. DAP juga mempertimbangkan. Ini kita tidak boleh lari. Benda ni berlaku di Perak dulu. DAP pertimbangkan kerjasama dengan UMNO. Jadi kat situ saya lepaskan kepada tafsiran anda semua sendirilah. Okey. Jadi itu sahajalah live saya ringkas hari ini. Jadi sebentar lagi saya letak link kepada saluran Telegram saya dan artikel berkaitan, dan jangan lupa rujuk live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Salam berbuka puasa, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.